Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 ingin meneruskan dengan pembentangan yang bertajuk Gerakan Anti Vaksin, Impaknya kepada Kelestarian Kesihatan Manusia. Di slide ini merupakan nama-nama ahli bagi Kumpulan 2. Sekarang saya akan teruskan kepada bahagian pendahuluan. Gerakan anti vaksin bukanlah sesuatu yang baru, malah ianya telah wujud sejak tahun 1800 di mana sebahagian dari mereka telah menolak daripada menerima vaksin untuk penyakit cacar air. Berbagai alasan telah mereka kemukakan untuk menolak penerimaan vaksin. Ini antaranya kebersihan tidak menjadi keutamaan dan telah melanggar hukum agama. Kementerian Kesihatan Malaysia dan WHO telah menyatakan bahawa kewujudan golongan anti vaksin ini telah memberi ancaman kepada dunia kerana keputusan mereka untuk menolak vaksin ini terletak pada diri sendiri, malah disebarkan kepada masyarakat dan orang di sekeliling mereka. Imuniti kelompok yang telah terbina kini terjejas berpunca daripada wujudnya golongan seperti ini yang menolak sekeras-kerasnya penerimaan vaksin, dan mereka ini telah mengakibatkan penyakit yang telah berjaya dicegah kini muncul kembali. Sebagai contoh, negara Filipina telah menunjukkan peningkatan kes demam campak yang sangat tinggi iaitu sebanyak 5,120 kes. Peningkatan ini kebanyakannya melibatkan golongan kanak-kanak yang tidak menerima vaksin. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pernyataan masalah. Pada era modernisasi ini, golongan anti-vaksin semakin berani untuk menyuarakan hujah mereka dan menyebarkan dakwah-dakwah yang tidak betul kepada masyarakat netizen, khususnya orang yang berumur lebih daripada 30 tahun. Isu ini semakin membimbangkan apabila fahaman tersebut diperkukuhkan lagi dengan video-video, gambar infografik yang bertujuan untuk mengelirukan masyarakat netizen. Masyarakat netizen yang berumur 30 tahun ke atas mulai menunjukkan simptom yang agak membimbangkan apabila sebahagian daripada mereka mula mempercayai fahaman yang salah itu dan menyebarkannya kepada keluarga dan jiran tetangga yang berdekatan. Dan yang lebih membimbangkan apabila ada di antara pengikut golongan anti-vaksin ini turut menyatakan vaksin ini adalah salah satu agenda kerajaan untuk memanipulasi populasi dan fikiran rakyat. Mereka lebih memilih untuk tidak mendaftar nama untuk program vaksinasi imunisasi kerajaan yang dilancarkan baru-baru ini. Justru itu, isu ini haruslah dibendung secepat mungkin dan sewajarnya supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 yang semakin serius dari hari ke hari. Pihak kerajaan dan masyarakat perlulah berganding bahu bekerjasama dalam membendung fahaman golongan anti-vaksin yang bersifat memudaratkan dari tersebar dalam kalangan masyarakat demi menjamin kesejahteraan masyarakat bersama. Seterusnya pula ialah objektif kajian. Objektif kajian adalah seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti kesan gerakan anti-vaksin dan impaknya kepada kelestarian kesihatan manusia. Kedua, mengetahui masalah psikologi yang mungkin dihadapi oleh golongan anti-vaksin. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kecaknaan masyarakat tentang golongan anti-vaksin ini. Yang keempat, mencadangkan beberapa solusi untuk membendung golongan anti-vaksin daripada berleluasa. Kelima, mengkaji konsep wabak COVID-19 dan vaksin terlibat. Keenam, mencadangkan langkah terbaik dalam memberi kefahaman kepada masyarakat terhadap penerimaan vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Kombi Razlan daripada Kumpulan 2. Saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian kumpulan kami. Yang pertama ialah kajian ini penting terutama bagi mereka yang merupakan golongan anti-vaksin kerana kajian ini banyak menekankan mengapa golongan seperti ini harus dikurangkan. Hal ini adalah penting untuk memastikan kes-kes penyakit cegahan vaksin dapat diturunkan. Seterusnya, kajian ini adalah untuk meyakinkan golongan tersebut supaya mengetahui kelebihan vaksin yang sebenarnya. Secara tidak langsung, wabak COVID-19 dapat dibendung daripada terus membiak dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, kajian ini juga penting supaya semua masyarakat dapat mengenal pasti semula setiap khabar berita yang mereka dapati supaya dapat mengelakkan kesalahfahaman antara masyarakat terutama bagi golongan anti-vaksin ini. Dan akhir sekali ialah dapat mendedahkan masyarakat tentang langkah terbaik untuk memberi kefahaman terhadap penerimaan vaksin. Golongan anti-vaksin juga dapat dikurangkan apabila beberapa solusi telah dicadangkan. Terima kasih. Saya 有机会 dan sekarang saya akan membincangkan apakah punca-punca penolakan vaksinasi. Pertama ialah penyebaran maklumat dan berita palsu dalam media sosial. Secara tidak langsung akan menyebabkan kebanyakan orang ramai takut kesan sampingannya dan juga beberapa akan menolak pemberian vaksin tersebut kepada anak-anak mereka. Contoh seterusnya ialah kesalahan penyelidikan terhadap vaksin. Contohnya, penyakit autisme pernah berkait dengan vaksin mRNA yang boleh mencegah penyakit bergu rubella dalam jurnal VacView dan kerana ini menyebabkan golongan anti-vaksin meningkat. Seterusnya ialah pelanggaran hukum agama. Mereka menganggap aktiviti vaksinasi adalah aktiviti haram dan juga mendapat bahan haram digunakan. Selamat sejahtera, nama saya ialah Chong. Saya akan menerangkan bahagian metodologi. Kumpulan kami telah menggunakan kajian secara perpustakaan dan bukannya kajian secara lapangan. Kajian ini dipilih kerana ia dapat membantu kami menjimatkan masa dengan tidak perlu membuat soal selidik dan menunggu responden menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah mencari banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian kami, iaitu gerakan anti-vaksin daripada bahan-bahan rujukan. Berbagai bentuk bahan rujukan seperti jurnal, artikel, akhbar dan sebagainya telah kami jumpai di laman internet.
Setelah kumpulan kami menjumpai dan mengumpul bahan-bahan rujukan yang diperlukan, kami mula membaca dan meneliti maklumat yang terdapat dalam setiap bahan rujukan untuk mencapai objektif kajian kami serta menjadikannya sebagai rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Kristina binti Badrul Syam. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang perbincangan gerakan anti-vaksin. Perbincangan gerakan anti-vaksin ini merangkumi kesan dan juga langkah yang diambil untuk mencegah gerakan anti-vaksin. Kesan yang telah dikaji bagi gerakan anti-vaksin adalah meningkatnya wabak COVID-19 yang tercetus di kalangan gerakan anti-vaksin. Hal ini juga menyebabkan kemudahan dan kapasiti penempatan pesakit menjadi terhad, akan menyebabkan kelumpuhan sistem perubatan dan akhirnya menyebabkan banyak nyawa terkorban. Juga memberi kesan kepada populasi masyarakat Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah memberi hukuman kepada penyebar berita palsu supaya dapat membendung kes-kes berita-berita palsu di media sosial dan juga dapat mengurangkan bilangan gerakan anti-vaksin. Seterusnya, doktor pakar haruslah memainkan peranan mereka dengan menyebarkan info-info tentang kebaikan vaksin supaya mendapatkan lagi lebih banyak kepercayaan masyarakat tentang kebaikan vaksin. Akhir sekali, penganjuran secara langsung suntikan COVID-19 dilakukan bagi meyakinkan lagi rakyat Malaysia untuk mendaftar permohonan vaksin di aplikasi MySejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazrina binti Abdul Rahman. Saya akan menerangkan tentang rumusan. Seperti yang kita tahu, vaksinasi merupakan salah satu usaha pencegahan kepada penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin. Pengambilan vaksin merupakan sesuatu yang sangat diterapkan, terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Hal ini kerana tahap imuniti badan mereka masih dalam proses pembinaan dan perlu dipantau. Pemberian vaksin ini sangat bergantung kepada kerjasama ibu bapa dalam menyokong program imunisasi kebangsaan. Isu penolakan vaksin dalam kalangan ibu bapa masa kini amat membimbangkan kerana secara tidak langsung ia akan menyebabkan jumlah kes penyakit cegahan vaksin di Malaysia semakin meningkat. Hal ini bukan sahaja membahayakan anak-anak yang merupakan generasi masa depan kita, tetapi juga boleh menjadi punca merebaknya jangkitan penyakit-penyakit berbahaya. Ini merupakan satu cabaran kepada kita semua sebagai masyarakat atau komuniti perlu memberi perhatian tentang masalah ini yang bukan sahaja melibatkan satu nyawa pesakit tetapi satu komuniti atau populasi.